Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran surah Ar-Rasyidin, puncak setiabangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 53, betul tak? Betul tak? Iaitu membincangkan kaedah al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah ialah tauqif, yakni terhenti kepada dalil. Bukan kita boleh mereka sesuatu ibadah itu sesuka hati. Jadi kaedah ini yang kerap kali menimbulkan kekeliruan. Dari segi implementasi, kaedah itu tak ada masalah, kaedah itu memang diterima. Tapi bagaimanakah cara kita implementasikan kaedah ini, itu berlaku kekeliruan. Maka dimasukkan oleh Ustaz Mahathir topik ini atau subtopik ini ke dalam buku Kekeliruan Umat ini. Moga-moga selepas penjelasan ini kekeliruan itu dapat dihilangkan. Tetapi untuk menghilangkan kekeliruan ini sangat penting untuk seseorang itu melapangkan fikiran dia. Kadang-kadang orang ni dia sudah ada filter dalam otak dia, ataupun macam orang pakai cermin mata hitam, dia akan nampak suasana tu mendung. Kenapa? Kerana dia tak buka. Kalau dia buka cermin mata, oh tegang rupanya. Jadi begitu juga setelah kita terangkan tentang pelbagai isu, bermula daripada tajuk bid'ah sampai kepada tajuk at-tarku, sampai kepada tajuk jenis-jenis ibadah daripada Rasulullah SAW, masih ada yang gagal untuk memahami poin yang kita sampaikan. Sebagai contoh, apabila kita terangkan bahawa mengiktiraf ataupun bahkan melakukan bid'ah yang hasanah itu adalah sunnah, ramai yang kepanasan, menggerupuk, marah-marah. Kenapa? Kerana dia masih tidak buang filter dalam otak dia, bid'ah sesat semua. Jadi bila kita kata mengiktiraf bid'ah hasanah, hasanah tu dia tak nampak. Dia hanya nampak bid'ah sesat, mengiktiraf bid'ah sesat adalah sunnah. Gila apa ustaz ni? Dia nampak gitu. Maka ada satu ustaz Abu apa ni, macam-macam Abu lah. Dia kata satu jenayah ilmiah yang serius bila pak engku, dia memang macam tu. Dia memang tak akan panggil kita ustaz. Bila tak bersetuju, dia akan panggil pak engku. Ni kira sopan lah. Yang panggil tungku kaki tiga pun ada.
Yang panggil tungku kayu pun ada suka hati dia lah. Ni ke pak engku ni okey lah. Kita pun dah berusia, dia panggil pak engku okey lah tu. Kalau orang Indonesia pun kalau bapak tu kan hormat, panggilan hormat dia bapak, ya. Satu jenayah ilmiah kata dia yang serius bila pak engku kata Saidina Osman radhiyallahu an buat bid'ah, jahil murakkab. Jadi pak engku ni jahil murakkab. Bab jahil tu saya tak ada masalah, sebab memang saya jahil. Boleh pergi kepada page ataupun Facebook saya, kan kita boleh tulis description di situ. Kalau tak silap, kalau saya belum padam lagi, saya memang tulis di situ, describe diri saya, jahilun yawaddu ayyata'allama. Saya adalah satu orang yang jahil tapi macam suka nak belajar, itu je. Saya bukan orang alim, tapi kita minatlah nak belajar, nak ambil tahu, dan apa yang saya tahu tu sikit sebanyak saya sampaikan. Cuma murakkab tu saya kurang setuju, sebab jahil murakkab. Murakkab tu makna tersusun. Dia dua lapis jahil. Dua lapis jahil macam mana? Kita tu jahil, okey, yang tu saya okey. Saya jahil tu saya okey. Tapi kita tak tahu kata kita jahil. Saya tahu saya jahil. Macam mana saya murakkab? Cukuplah kata jahil. Ya. Saya jahil okey. Tapi kalau jahil murakkab tu saya ada komplain sikit lah. Sebab jahil murakkab ni adalah orang yang tak tahu kata dia jahil. Yang Imam Syafi'i disalahkan, Imam Asy'ari disesatkan, ya. Para ulama dia komplain, dia rasa dia yang alim, lebih hebat daripada ulama-ulama yang dahulu. Dia rasa dia seorang je yang pandai faham Quran dan Sunnah. Itu jahil murakkab. Itu ramai tu. Tak percaya buka di Facebook, di Facebook saya pun, tapi di ruangan komen tu cuba scroll. Jadi dia kena faham. Saya tak kata bahawa Saidina Osman buat bid'ah begitu saja. Saya kata Saidina Osman buat bid'ah hasanah. Jadi kamu guna filter kamu dan menghentam pendirian orang, rosaklah. Bid'ah di sisi kamu sesat semua. Jadi bila kamu membaca Saidina Osman buat perkara sesat, siapa kata? Tak aku kata. Oh, memang teruk. Saya tak kata begitu. Saya kata Saidina Osman buat perkara bid'ah yang hasanah. Bid'ah kenapa? Cuba lihat takrif bid'ah. Secara umum, para ulama mentakrifkan bid'ah sebagai fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan tambahan pada solat Jumaat itu tidak dilakukan. Bukan setakat zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga tidak dilakukan azan Jumaat 2 kali. Azan Jumaat hanya 1 kali. Maka apabila Sayyidina Utsman mengarahkan supaya dilakukan azan tambahan, dari segi definisi ianya adalah bid'ah. Jadi kamu tak boleh guna definisi kamu dan kamu hentam kami. Dari sisi definisi bid'ah, benda itu tak dibuat zaman Nabi SAW. Tapi di sisi kami ada yang namanya bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-bid'atu bid'atani, perkara baru, perkara bid'ah 2 jenis. Apa dia? Satu mahmudatun terpuji, yang kedua mazmumatun terkeji. Ya. Habis mana nak bezakan tu? Kalau kamu pegang bid'ah dunia, okey. Bid'ah agama sesat semua. Kalau kami pegang sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara baru, perkara bid'ah yang selari dengan sunnah. Apa makna selari dengan sunnah? Kena dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan satu sunnah tu hanya perbuatan Nabi. Ada orang ingat sunnah tu perbuatan Nabi. Nabi tak buat haram. Itu kita dah terangkan dalam bab yang kedua. Dan apa yang bercanggah dengan sunnah, yang ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu terkeji. Baik, selesai. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu selari dengan sunnah. Kenapa? Pertama, kerana sunnahnya iaitu kita memastikan orang melakukan kewajipan. Ini sunnah secara umum. Jadi Sayyidina Utsman perhatikan pada zaman beliau,
Orang sudah ramai dan ramai yang duduk jauh dari masjid. Kalau azan satu kali macam zaman Nabi SAW dan zaman dua khalifah selepas daripada baginda, maka kemungkinan orang tidak sempat solat jemaah. Sedangkan solat jemaah wajib. Jadi azan tambahan itu adalah untuk memastikan orang menunaikan kewajipan, itu sunnah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin, Nabi SAW suruh kita ikut. Alaikum bisunnati, wajib kamu ikut sunnah saya. Lagi, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan hendaklah kamu juga itu ikut kepada sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Sayyidina Uthman Khulafa ar-Rasyidin atau tidak? Khulafa ar-Rasyidin. Oh, Sayyidina Uthman buat itu sunnah, tak apalah ustaz. Yang ustaz cerita ni bid'ah. Berarti Sayyidina Uthman buat perkara baru yang tak ada zaman Nabi SAW. By definition itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah itu hasanah. Berarti sunnah Khulafa ar-Rasyidin melakukan satu perkara baru walaupun dalam urusan agama. Azan itu urusan agama, berbeza dengan pendirian kamu. Syarat hasanah, syarat mestilah baik. Tapi itu bukan bid'ah hasanah ustaz, itu masalih mursalah. Ustaz pun ni tak faham ke? Kan tak faham. Alhamdulillah saya faham. Masa di UAE pernah belajar usul fiqah, pergi ke Jordan diajar usul fiqah lagi. Masalih mursalah itu salah satu sumber hukum yang dipegang oleh para alim ulama. Untuk apa? Untuk istinbat hukum. Apa dia masalih? Nanti insya-Allah sebab ke-6 nanti kita akan pendetailkan. Masalih itu plural kepada maslahah. Maslahah itu makna kebaikan. Apa makna mursalah? Mursal makna lepas begitu saja, tidak terikat. Putus. Dia putus. Putus daripada apa? Putus dari dalil. Kerana ada masalah yang ada dalil mengiktiraf. Itu namanya masalah mu'tabarah. Macam jual beli. Jual beli ada faedah tak? Ada. Penjual dapat duit, pembeli dapat barang. Halal ke tidak jual beli? Diiktiraf. Fa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli ni masalah mu'tabarah. Kebaikan yang diiktiraf oleh syarak. Tapi tidak semua kebaikan syarak iktiraf. Contohnya arak dan judi. Arak dan judi ada kebaikan. Apa kebaikan judi? Yang menang judi dapat duit walaupun modal sikit. Kebaikan yang lebih besar daripada situ, ya alang-alang nak masuk neraka dengan sebab berjudi, jangan berjudi. Yang menang judi tu berapa kerat je, yang kalah judi berlambat-lambat. Sampai habis duit gaji semua yang gila judi ni. Ya, sampai pinjam duit alung lagi. Jadilah toke judi. Habis tak haram ke? Haram lah. Alang-alang kau nak terlibat dengan judi, yang jadi toke judi itu kaya. Yang berjudi itu ramainya apa kedana. Dua-dua pun haram masuk neraka kalau tak taubat. Tapi adakah bila judi tidak ada faedah? Ada dengan nas Al-Quran. Quran yang bagi tahu judi arak itu ada manfaat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi, beritahu pada mereka pada arak dan judi itu ada kerosakan yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Quran sendiri iktiraf kalau ada manfaat. Tapi adakah iktiraf dari segi hukum? Boleh minum arak, boleh berjudi, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi kerosakan dua benda ni lebih teruk, lebih besar daripada kebaikan dia, maka diharamkan. Itu namanya masalah mulghah, kebaikan yang dibatalkan. Ini masalah. Orang panggil WBNU. BNU tu kita dah faham. WBNU apa dia? Tak mana jangan kecil hati pula yang mana minat dengan fahaman ni. Wahabi baru nak. Ini payah. Wahabi yang alim tu senang sikit. Banyak pendapat dia yang betul. Jenis Wahabi mengaji, ya. Itu bagus. Ya. Adalah pendapat yang dia tak setuju, biasalah. Tapi taklah teruk sangat. Masalah mursalah itulah sandaran yang ulama keluarkan hukum, mengatakan benda ni boleh sebab dia terputus dari dalil.
Bersalam lepas sembahyang, Imam Nawawi kata bid'ah. Tapi Imam Nawawi kata harus boleh buat. Kenapa? Kerana terputus dari dalil. Walaupun Imam Nawawi tak sebut masalah mursalah, di sisi mazhab lain itulah masalah mursalah. Bersalam lepas sembahyang ada tak kebaikan? Adalah, mengeratkan silaturahim, ada rasa mesra, menghilangkan rasa marah dan sebagainya. Ada tak dalil suruh bersalam lepas solat? Dia tak ada. Bersalam secara umum ada. Ada tak dalil melarang salam lepas solat? Pun tak ada juga. Jadi kebaikan ini terputus dari dalil. Dalil yang mengiktiraf tak ada, dalil yang membatalkan juga tidak ada, mursalah. Maka diistilahkan daripada sudut benda tu baharu, tak dilakukan di zaman salafus salih, bid'ah. Daripada sudut ianya adalah kebaikan yang terputus daripada dalil, masalah mursalah. Benda sama. Masalah mursalah tu teknik dia, produk dia bid'ah hasanah. Simple. Kalau kita tak faham lah. Kalau kita mental block, jadi macam itulah, malah-malah apa kata sahabat buat bid'ah hasanah saya. Tak ada bid'ah hasanah tu kamu simpanlah pendapat kamu, kami tak kacau lah ya. Tapi kami bawalah hujah-hujah yang menunjukkan bahawa pendapat yang betul sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Kalau kamu nak pegang Ibn Baz, Ibn Utsaimin, ya silakan. Tapi kamu juga tidak boleh paksa kami untuk ikut kamu. Begitu. Kan aman. Jadi saya komplain sikitlah kat Ustaz Abu apa tu. Saya jahil, saya terima. Tapi kalau jahil murakab, saya tahu saya jahil. Jadi takrif jahil murakab tu tak tepat. Kalau tak bersetuju, kita boleh bincang, boleh muzakarah elok-elok, kan? Kenapa kamu kata Sayyidina Osman tak buat bid'ah? Sebab ijma' sahabat semua terima apa yang Sayyidina Osman buat. Itu pasal kami kata menerima bid'ah hasanah tu ijma'. Confirm dah saat azan kedua tu tak ada zaman Nabi, by definition bid'ah. Dan confirm dah hasanah, kerana itu dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Tambah lagi sahabat-sahabat lain setuju, tak komplain. Ijma' sukuti namanya, implied consensus. Bila sahabat tak bangkang, maknanya mereka setuju. Sebab sahabat ni karakter mereka, kalau tak betul mereka bangkang. Dengan Sayyidina Umar pun perempuan bangkang, jangan kata lelaki. Sayyidina Umar kan karakter dia keras, cengeng. Tapi cengeng-cengeng Sayyidina Umar, dia tawaduk dengan kebenaran. Kalau ada orang bangkang betul, dia terima. Jadi bila semua tak bangkang, ijma' sahabat Nabi boleh azan tambahan pada hari Jumaat, sedangkan itu by definition adalah bid'ah, tapi hasanah. Baik, tapi tidakkah asal dalam ibadah itu terhenti pada dalil? Kalau tak ada dalil tak boleh buat? Betul. Tapi kena faham, ibadah bukan satu jenis. Sebahagian yang kamu sangkakan tak ada dalil, telah ada dalil sebenarnya. Baik, tengok ya. Jawapan. Kaedah ini terkenal di kalangan golongan yang mengatakan tidak boleh menambah atau mengurang dalam perkara ibadah. Kita setuju. Ada memang mengurang, memang tak boleh. Mengurangkan sesuatu. Subuh 2 rakaat buat 1. Zuhur 4 rakaat buat 3. Tak boleh. Tapi zikir yang kita buat semalam 1000, hari ini kita buat 500. Itu tidak dianggap mengurang daripada sudut itu. Sebab mengurang ni makna daripada apa yang ditetapkan oleh syarak. Itu maksudnya mengurang. Yang kamu kurangkan tu apa yang kamu sendiri amalkan. Kamu biasa zikir 1000 kali, hari ini kamu penat, kamu zikir 500. Itu tidak mengurang dari segi syarak. Mengurang dari segi kebiasaan kamu, tak ada masalah. Cuma yang elok ni istiqamah lah. Habul a'mali ila Allah alwamuha wa in qalla. Sekasih amalan kepada Allah Ta'ala adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Mana lebih baik daripada waktu semalam zikir 1000, ya, minggu depan 1000 lagi, ya, bulan depan baru 1000 lagi. Lebih baik dia zikir setiap hari 100 tapi tak pernah tinggal. Macam tu. Tapi adakah dia zikir 100 tu makna dia mengurang? Tidak, sebab tidak ditetapkan. Yang mengurang ni kalau syarak tetapkan. Kalau menambah tu ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kan kita dah terangkan ya, dalam kuliah yang lalu, kita refresh lagi. Ada penambahan yang dilarang, ada yang tidak dilarang ya. Yang dilarang itu umpamanya menambah solat sunat mutlak selepas menunaikan solat fardu subuh dan solat fardu asar.
Sebab itu waktu yang karah. Tiba-tiba kita sengaja buat, maka itu dilarang. Tapi kalau kita tadi tak sempat solat sunat fajar, qobliyah fajar tadi, dari lepas solat subuh kita buat, itu boleh. Kerana waktu solat ba'diyah ini bermula daripada masuk waktu hingga habis waktu. Kita tak sempat, sepatutnya qobliyah sebelum fardu lah, tapi tak sempat, sampai-sampai dah solat terus. Itu lain. Ini sengaja buat solat sunat mutlak. Ataupun lepas dah sembahyang subuh, kita pergi ke masjid, ada program, kita suruh iktikaf tu, kita solat tahiyatul masjid, itu boleh, ada sebab. Atau menambah satu lagi solat wajib menjadi 6 waktu. Ini teori lah, siapa nak tambah. Yang ada tu pun kadang-kadang jadi kurang. Elok 5 jadi 4, elok 5 jadi 3, nak tambah jadi 6, tak mahu. Katalah ni as theoretical, mana tahu dulu tak pernah sembahyang. Bila berhijrah ni kata, ya aku dulu tak nak sembahyang. Tak apalah kau sembahyang 5 waktu, aku wajibkan aku sembahyang 6 waktu. Itu bid'ah saya. Nak sembahyang sunat silakan, nak sembahyang qada itu wajib, nak sembahyang fardu tambahan itu haram. Tetapi ada tambahan yang tidak haram. Contohnya ibadah yang disuruh secara umum, zikir, wazkurullaha zikran katsira, zikirkan Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Jadi selesai kita daripada zikir yang maksud, istighfar 3 kali, misalnya lepas sembahyang subuh tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, ya, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ini yang ada dalam hadis, kita ikutlah bilangan dia. So dalam hadis sebut tu ada fadilat dia. Kalau kita buat kurang, kod terlepas fadilat. Bukan berdosa, tidak. Tak wirid langsung pun tak berdosa. Kan ada orang macam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sampai ke motor lah. Kita baru bagi salam, dia dah sampai ke motor. Tak ada wirid, tak ada apa. Adakah dia tak wirid tu berdosa? Tak ada lah. Wirid tu sunat kan. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kalau tak buat langsung pun tak berdosa. Takkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali jadi berdosa. Tapi bimbang tak dapat fadilat. Sebab Nabi SAW bagi tahu 10 kali itu diberi 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat, dan dijadikan perisai dari syaitan. Rugilah tak dapat fadilat. Ini ilmu pendidik yang Nabi ajar. Jadi pendidik daripada syaitan, perisai. Allah majini minan nar, lagilah 7 kali je. Sebut lepas main subuh, meninggal siang tak masuk neraka. Sebut lepas main maghrib, meninggal malam tu tak masuk neraka. Tiba-tiba kita buat 3. Kata sebagian daripada guru kami, kan pintu neraka ada 7. Kita sebut 3 Allah tutup, 4 lagi tunggu, kan tak sedap. Tapi kalau kata tak buat langsung pun tak berdosa, buat kurang pun tak berdosa. Tapi yang ada bilangan, kita usahakan 33, 33, 33, jangan tinggal. Dah banyak masjid surau, imam dah tak mahu lagi. Imam dah tak mahu lagi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus doa. Tak salah doa, tapi doa tu tidak semestinya sebagaimana yang kita doakan itu. Doa pendek boleh. Kalau nak cepat, kata kebanyakannya orang nak cepat tu, dia tinggal 33 tu panjang. Padahal tu sunnah, itu maksud. Itu ada hadisnya daripada Nabi SAW, jangan tinggal. Lepas ini doa panjang-panjang tu tidak maksud, cuma boleh saja. Jadi kamu buat yang tak maksud, kamu tinggalkan yang maksud, tak baguslah, tak cantik. Kalau memang nak cepat, pendekkan doa. Tak nak doa langsung pun tak apa. Cuma nanti jemaah dalam sampai, kenapa imam tak doa? Jadi Wahabi dah ke? Tak mestinya. Sebab doa tu digalakkan. Waktu yang mustajab doa lepas sembahyang, berarti imam kita doa. Tapi kenapa doa berjemaah? Sebab mengambil pada umum hadis. Tidaklah satu orang tu berdoa jadi aminkan doanya oleh orang lain, melainkan Allah perkenankan doa tu. Itu umum hadis namanya. Bukanlah lepas kamu sama jemaah hendaklah kamu berdoa beramai-ramai, tidak adalah hadis yang spesifik macam itu. Tetapi tidakkah berlaku satu orang berdoa dan orang lain aminkan? Berlaku. Maka diharapkan dengan itu Allah perkenankan doa. Tapi kalaulah kata nak cepat, tak sempat berdoa pun, dalam riwayat yang lain Nabi SAW beritahu, seseorang yang disibukkan oleh wirid dia, zikir dia, sampai tak sempat berdoa, Allah beri lebih baik daripada orang yang berdoa.
Bukan sibuk sebab main handphone, tak sebab berdoa sebab cek WhatsApp, tak sebab Facebook, bukan. Tak sebab berdoa sebab zikir. Maka Allah beri kepada dia itu lebih baik daripada orang yang berdoa. Jadi kalau imam-imam faham, dia tak akan tinggal 33 untuk berdoa panjang-panjang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah perkenan yang tu dah selamat. Lagi kita dunia hasanah, akhirat hasanah, tak masuk neraka, nak apa lagi? Bukanlah kata salah doa panjang sikit. Yang salahnya tinggal yang maksur tadi tu. Salah bukan kata haram, salah makna kata tidak menghidupkan sunnah. Tapi lepas tu dah habis yang maksud, dia nak berzikir lagi la ilaha illallah 100 kali. Yang ni kata-kata boleh. Tambahan macam ni boleh. Sebab dia sudah terpayung dengan dalil umum. Bukan direka ibadah baru. Bukan zikir itu ibadah yang baru direka, bukan. Selawat selang tarawih pun ada yang komplain. Nak cari dalil khusus, kamu dah kata memakai kaedah dalil sahih dan soreh ni bahaya. Pula bila kita minta dekat kamu dalil yang sahih dan soreh, dan kamu kata kaedah tu bahaya. Tak selama ni kamu yang pakai. Tak ada pun dalil Nabi selawat selang tarawih. Habis dalil selawat kan dah ada. Tak perlu soreh. Allah suruh selawat. Bila? Allah tak tetapkan. Termasuklah selang tarawih, bolehlah selawat. Sekarang dah pandai. Tidak ada satu amalan khusus selang tarawih, maka bolehlah seorang itu berzikir atau istighfar atau membaca Al-Quran. Selawat tak tersebut juga. Apa energi kamu dengan selawat? Selawat kan termasuk ibadah yang umum. Zikir bila-bila boleh. Baca Quran bila-bila boleh. Berdoa bila-bila boleh. Kamu mahu sebut ni, baca Quran semua kamu mahu sebut. Selawat satu kamu tak nak sebut, kenapa? Malu lah, dulu dah pernah komplain tentang selawat. Selawat selang tarawih itu tambahan. Yang warid adalah solat tarawihnya. Solat selang tarawih itu tambahan. Zaman salafus salih mereka buat tambahan juga. Kalau yang di Makkah mereka tawaf sunat. Selang tarawih itu mereka tawaf sunat. Orang di Madinah jelas lah. Kawan-kawan kita dapat pahala lebih. Mereka buat tambahan juga, tapi tambahannya hasanah lah. Kalau mereka tawaf di Madinah, iaitu sayyah. Tawaf mesti keliling Kaabah. Takkan salafus salih buat bid'ah sayyah. Jadi apa yang mereka buat? Selang tarawih mereka solat sunat mutlak. Nanti boleh, sebab solat di mana-mana boleh. Di Madinah boleh, di Makkah boleh, di Setiawangsa boleh, di Wangsa Maju boleh. Maka setiap break solat tarawih masing-masing buat 4 rakaat. Break ada 4 kali. Kan 20 rakaat tu ada 4 kali break. Maka 4 kali 4 16. Campur dengan 20 tarawih jadi 36. Sehingga kan disebabkan oleh itu ada fatwa dalam mazhab Imam Malik mengatakan solat tarawih 36. Kalau ikut mazhab lain tak ada solat tarawih 20. Yang 16 tu bukan solat tarawih. Itu mereka buat sementara tunggu nak solat tarawih. Solat tarawih dulu panjang baca. So penat. Selesai 4 rakaat rehat dulu sekejap. Rehat dulu sekejap tu pun yang ahli ibadah ni di Mekah tawaf Kaabah, Madinah solat sunat. Kita nak tawaf Kaabah, Kaabah mana ada tempat kita. Nak solat sunat bukan kita malas tapi tak rajin. Akhirnya yang senang kita selawat, istighfar, baca Quran, doa. Silakan. Ada yang baca Allah 3 kali. Tak mesti selawat. Tapi selawat ni satu amalan yang dah dibiasakan. Dan fadilatnya besar. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Kekalkanlah amalan yang baik. Jadi ini kalau tambahan sebegini okey. Jadi konsep ini al-aslu fil ibadah at-tauqif ini betul. Berarti kita tak bolehlah nak mereka-reka satu ibadah. Tetapi ibadah yang telah ada dalil umum tak boleh pula kita mereka-reka melarangnya. Satu orang buat, dia kata okey, untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala, misalnya kata setiap kali matahari tegak di atas kepala, hendaklah kita melakukan 7 kali pusingan misalnya. Mana boleh macam tu? Itu rekaan. Itu haram. Tapi kalau dia misalnya setiap tengah hari dia amalkan selawat 300 kali, tak ada dalil khusus. Tapi selawat ni kan bila-bila masa boleh. Waktu tengah hari tu dia senang dengan selawat dan dia boleh istiqamah, silakan. Ada orang lain sibuk tengah hari.
Waktu yang tenang dia nak selawat, waktu pagi. Ada orang dia tak kisah apa dia buat pun dia selawat. Tengah driving dia selawat, tengah bekerja dia selawat, ya, apa dia buat pun dia selawat. Boleh juga, kerana dah terpayung dengan dalil umum. Jadi al-aslu fi ibadat at-tauqif tu betul. Ibadah tu kena bersandar kepada dalil. Yang berlaku kekeliruan, mereka tidak faham bahawa dalil ada yang umum. Dia ingat dalil mesti khusus. Dan lebih parah lagi, dia bayangkan dalil itu hanya perbuatan Nabi. Makanya keluarlah kaedah kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tak betul. Nabi SAW sendiri tak macam tu. Nabi SAW sendiri pernah iktiraf perbuatan yang bagi dia tak buat. Berarti kalau memang Nabi tak buat tu haram, tentulah Nabi larang. Itu masa Nabi hidup boleh lah Ustaz. Nabi dah wafat, siapa nak bagi tahu lah. Ulama lah buat kerja tu. Yang kamu kita lagi sembahyang jarak-jarak masa PKP tu, tak bina. Sembahyang tu bukan urusan ibadat. Mana kamu dah buat bina dalam urusan ibadat? Tapi kan mengikut kaedah usul fiqh, mengikut kaedah usul fiqh itulah yang kami pakai selama ni. Bila kena pada kamu, baru kamu faham ada kaedah usul fiqh. Selama ni yang kita duk terangkan tu tidak kaedah usul fiqh. Ada breakfast apa ini? Ada breakfast? Ya. Tegang sikit dah pun ada breakfast, tenang sikit. Kalau dah tegang breakfast pula tak ada. Kita sambung. Ada breakfast tenang, kita lepas duha kita breakfast bersama insya-Allah. Jadi untuk menguatkan lagi dakwah mereka menegaskan kaedah lain, al-aslu fi ibadat al-haram. Asal dalam ibadat adalah haram. Jadi asal dalam ibadah adalah haram ni adalah kalau ibadah itu memang tidak ada sandaran dalil, direka-reka. Ya. Contoh, sujud luar dari sembahyang. Lain daripada sujud syukur, lain daripada sujud tilawah. Sujud itu kan dalam bentuk ibadah. Jadi kita reka satu sujud, aku nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Sujud apa? Sujud syukur ke? Tak ada. Sujud tilawah ke? Tak juga. Saja sujud, tak boleh. Sebab kalau sujud syukur ada sandaran dalilnya, sujud tilawah ada sandaran dalilnya. Habis ada yang kata boleh, sebab dia ada yang mengatakan boleh sujud lepas sembahyang. Ada yang kata tak boleh, itu bid'ah. Bid'ah sayyi'ah ya. Yang kata boleh kenapa? Sebab dia kata itu sujud syukur. Dia lepas sembahyang dia bersyukur. Yang tak sujud kata tak macam tu sujud syukur. Sujud syukur tu untuk nikmat yang datang secara ketara. Ya, kamu selamat daripada aksiden, ya, kamu sembuh daripada penyakit, kamu dapat naik pangkat, kamu itu ini. Itu kalau kamu sujud syukur dengan nikmat sembahyang. Kenapa kamu tak sujud syukur dengan nikmat iman? Sentiasa kamu kekal dalam iman tu nikmat yang besar. Tapi kalau itu nikmat yang sentiasa, taklah ditasyriatkan sujud syukur begitu. Jadi yang mengatakan boleh itu bukan sebab dia kata boleh reka ibadah baru, bukan. Sebab dia mentakyifkan sujud seseorang lepas solat itu termasuk sujud syukur. Itu saja. Yang mana menganggap itu bukan sujud syukur, hukumnya haram. Itu masuk asal ibadah itu haram. Bukan selawat salam tarawih haram. Bukan doa awal tahun akhir tahun haram. Kerana doa itu sudah ada dalil yang memayunginya. Kecuali kalau dia mendakwa ni doa bacaan macam ni, ini Nabi yang ajar, maka keharaman itu kerana berdusta atas nama Nabi SAW, bukan kerana berdoanya tu. Baik. Jadi tauqif ni kita terima. Tapi tauqif ni melibatkan ibadah yang telah ditetapkan, yang khusus, yang tu tak diubahlah. Tapi kalau ibadah yang disuruh secara umum, terpulanglah nak buat bila di mana, banyak mana. Ya, ada wuduk, tak ada wuduk, menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, ya terpulang. Tapi yang dah ditetapkan kena ikut. Contoh, tauqif dalam sifat ibadah, iaitu tidak boleh ditambah dan dikurang. Bukan tidak boleh ditambah atau dikurang. Kalau sifat maknanya tak boleh diubah. Contohnya, dah ditetapkan kita dalam sembahyang, selepas daripada Fatihah, rokok, bangun, iktidal dan sujud. Lalu diubah. Lepas pada Fatihah kita sujud dulu, bangkit pada sujud baru kita rokok. Itu haram. Sebab dari sifat ibadah tidak, sembahyang telah ditetapkan. Atau duduk sebelum sujud. Kan kita sujud baru duduk atau duduk sujud. Ni dia daripada iktidal, Allah Akbar, duduk. Bifirli warhamni.
baru Allah Akbar sujud. Itu haram. Mengubah sifat ibadah. Atau duduk tasyahud bukan pada tempatnya, dengan sengaja lah, kalau lupa dimaafkan. Sengaja dia. Baru satu rakaat telah tasyahud. Kalau kita tasyahud masa rakaat kedua sunat, dan rakaat ketiga, rakaat akhir itu wajib. Kalau dia kata lepas kita bangun pada sujud, kita bagi salam terus. Kita tasyahud masa rakaat pertama, itu haram. Sebab tauqif itu pada sifat. Jadi kaedah al-asli fi tauqif ni betul, tapi jangan disalahfahami hingga mengharamkan perkara yang telah ada dalil umum. Tauqif dalam waktu ibadah, tidak boleh melakukan ibadah luar pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Contoh, mendirikan salat subuh pada waktu zuhur. Pulang kabut kalau kita sembahyang subuh pagi-pagi ni tak khusyuk, mengantuk lagi apa. Waktu zuhur kita tenang. Yuk kita sembahyang subuh waktu zuhur. Itu haram. Tauqif dalam jenis ibadah. Tidak boleh menyembah sesuatu yang tidak disyariatkan. Menyembah matahari dan lain-lain. Menyembah pokok haram lah. Ada pula dia kata, ustaz kata boleh minta tolong dengan pokok. Betul-betul fitnah. Fitnah dah jadi halal pun. Pokok tu tidak dijadikan sebab permintaan, maka tak bolehlah kita minta. Kalau nak minta dalil, tak perlu dalil lah. Tak boleh makan apa tu, batu. Mana dalil tak boleh makan batu? Batu tak dijadikan sebab untuk makan. Tak perlu dalil. Mana dalil boleh buat tangga dengan batu? Tak perlu dalil. Itu sebab. Kita dapati batu tu kukuh untuk jadikan tangga pun ada. Tapi kalau untuk minta dengan batu, tu bukan sebab. Bahkan zahirnya syirik. Sebab minta sesuatu pertolongan ni sama ada hakikat atau asbab. Hakikat minta kepada Allah saja, tak boleh daripada Allah kalau minta secara hakikat. Idza sta'anta fasta'in billah. Tapi kalau minta secara asbab boleh dengan makhluk. Tapi biarlah makhluk itu sebab. Kalau makhluk itu bukan sebab, kamu minta, paling tidak itu satu kebodohan. Silap-silap boleh jadi satu kesyirikan kalau kamu iktikad makhluk itu yang beri. Lain yang berlaku, lain diceritakan ini namanya fitnah lah. Half truth. Tak boleh menyembah lain pada Allah, tak boleh. Ada yang lebih parah lagi, dia kata oleh kerana Asy'ariyah ni pegang bahawa usaha ikhtiar tidak memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita minum tidak menghilangkan dahaga, yang bagi hilangkan dahaga adalah Allah. Kalau seorang itu menikam, hakikatnya tidak melukakan, yang melukakan adalah Allah. Itu menyebabkan mereka membenarkan orang menyembah pokok dan juga berhala. Ini fitnah apa ni? Asy'ariyah tu majoriti umat Islam. Ya, Imam Baihaqi Asy'ariyah, Imam Al-Hakim Nasaiburi Asy'ariyah, Imam Nawawi Asy'ariyah, Imam Ibn Hajar Asqalani Asy'ariyah. Mereka ni ke yang benarkan orang sembah berhala? Memang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan makhluk tidak memberi kesan. Dan kamu pun terima sebenarnya. Kamu panggil ini adalah tauhid rububiyah. Yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, semua Allah. Kamu pun percaya. Kami pun percaya. Cuma kami panggil wahdaniyatul af'al, keesaan pada perbuatan. Zahir nampak manusia ni buat manusia buat, hakikatnya Allah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan Allah yang ciptakan apa yang kamu buat. Itu makna wahdaniyatul af'al. Jangan fitnah macam tu. Kalau kamu tak setuju dengan Asy'ariyah, attack benda-benda yang memang Asy'ariyah pegang begitu. Misalnya Asy'ariyah berpegang Allah Ta'ala tak bertempat. Kamu tak setuju. Kamu nak kata Allah bertempat atas arasy. Bolehlah. Kamu attack lah Asy'ariyah. Hujah kamu begini, hujah kamu begini, hujah Asy'ariyah tak betul begini. Sekurang-kurangnya memang kami pegang Allah tidak bertempat. Kerana bertempat itu, tempat itu sendiri makhluk. Arasy itu makhluk. Arasy wujud selepas tak wujud. Allah wujud tanpa ada permulaan. Sebelum ada arasy, Allah wujud. Jadi Allah wujud tanpa arasy itu confirm. Adakah selepas Allah cipta arasy, Allah berubah jadi berada pada arasy? Itu kan tidak. Jadi kalau kamu kata apa Asy'ariyah ni pegang Allah tak bertempat dan sebagainya, okey, fine, kita berhujah. Tapi kalau kamu kata Asy'ariyah membenarkan umat Islam menyembah berhala, menyembah pokok, na'udzubillah min zalik. Jadi fitnah yang jahat. Baik. Rumusan. Sekejap, ada lagi satu.
Tauqif dalam tempat ibadah. Tidak boleh beribadah di tempat yang tidak disyariatkan. Selawat mana-mana boleh. Zikir kat mana-mana pun boleh. Secara umum lah, jangan pergi berzikir dalam tandas lah. Tapi kalau tempat ada ibadah tertentu, contohnya wukuf, tiba-tiba kita pergi wukuf di Muzdalifah, sebab kita tengok di Arafah ramai sangat, kita pergi wukuf di Muzdalifah, tak boleh. Tak sah haji kita dan haram. Atau kita wukuf di Mina, atau mabit pula di Arafah. Ini apa besen? Dia asal orang tak ramai dia pergi, tenang dia kata. Tak sah lah haji kamu. Kalau wukuf di tempat lain selain pada Arafah, tak sah haji. Dan haram, kerana ini ibadah yang telah ditetapkan tempatnya. Melakukan lain, itu hukumnya haram. Itu masuk at-tauqifil ibadah. Bukan asal tak ada dalil khusus kamu haramkan. Mana dalil Nabi selawat salam tarawih? Tak perlu. Sebab selawat tidak ditetapkan bila-bila. Bila selawat salam tarawih termasuk dalam perintah selawat. Baik. Rumusan. Jenis ibadah yang dimasukkan dalam kaedah di atas ialah asal dalam ibadah adalah terhenti, adalah ibadah mahdoh ataupun ibadah yang muqayyadah. Ibadah yang telah ada ketetapan, ikut macam ditetapkan. Jangan pandai-pandai buat macam lain. Ya. Solat 2 waktu, puasa wajib luar daripada Ramadan, misalnya haji di Pulau Pinang, ada itu. Ada ajaran boleh haji di Pulau Pinang. Zakat misalnya. Dan syarat serta rukun semua ibadah ni kena follow. Yang ni tak boleh dikurang atau ditambah. Buat macam yang ditetapkan. Adapun ibadah yang tidak diikat, yang tidak ada rukun tertentu atau syarat tertentu atau cara tertentu, tapi dilakukan untuk mendapat ridha Allah Ta'ala, bolehlah dilakukan selagi mana tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau bertentangan tak boleh juga. Berzikir secara umum, ya Allah turun dalam segenap keadaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir Allah Taala berdiri, duduk dan berbaring. Ya, kata pada ahli tafsir sebahagiannya, ai fi kulli halin. Berzikir itu dituntut dalam segenap keadaan. Berzikir tak tutup aurat, bercampur lagi perempuan dalam gelap, boleh? Tak boleh. Kan segenap keadaan boleh, Ustaz? Segenap keadaan umum. Syarat jangan sampai melanggar syariat. Zikir macam tadi itu melanggar syariat. Ada pula yang kata zikir goyang punggung. Saya tak faham apa pula zikir goyang punggung. Barangkali dia nak berjogging, zikir boleh kot. Kalau jogging punggung goyang tak? Tetap jatuh jogging. Kan jogging punggung bergoyang. Jadi saya kata boleh. Kalau tak ada pula kata kalau selawat berzikir tak ada goyang punggung. Kalau waktu berzikir sambil jogging, rupa-rupanya yang bertanya tu dia lihat satu video, bukan zikir tarian, tapi nyanyian bahasa Arab. Kau ni asal bahasa Arab dia zikir. Jadi adalah perempuan-perempuan menungging dan goyang punggung dia tu jelaslah haram saya. Kalau dia berzikir pun haram. Yang saya dengar tu nasyid, tapi nasyid tak apa-apa lah. Cuma dia nyanyi lagu Arab. Kamu yang nyanyi lagu Arab tu zikir ya? Katalah dia berzikir sungguh, dia letak perempuan cantik-cantik tu sambil goyang punggung, itu haram. Jadi ibadah yang tidak diikatkan dia masih diikat dengan syarat umum. Jangan sampai melanggar syarak. Tapi kalau zikir dalam bulatan, itu masa halaqah, hilakul zikri. Hilak itu maknanya jamak pada halaqah, halaqah itu maknanya bulatan. Tak ada masalah. Zikir berbaris straight sampai berzikir boleh. Sebab tak melanggar syarak pun. Zikir duduk, zikir berdiri, zikir baring. Tapi tengok kesesuaian. Kan kalau imam kita zikir baring lepas sembahyang kan boleh. Kalau zikir baring di rumah sama-sama subhanallah subhanallah, ya tak ada masalah. Jadi ia termasuk dalam kaedah lilabasa ili hukmul maqasid. Ini yang saya terangkan. Harap-harap mereka faham lah, tapi nampak macam lebih kepada nak main persepsi. Saya terangkan isu Rabitah. Rabitah ni diamalkan oleh orang-orang tarikat. Suruh dia berzikir, dia bayangkan wajah guru dia, dengan harapan moga-moga dia lebih khusyuk dalam berzikir. Jadi kita kata ini wasilah saja, bukan tujuan. Tujuan itu nak zikrullah. Bahkan saya beritahu, kalau tidak silap saya mengaji dulu dalam kitab kecil saja, Hidayatus Sibyan.
Sebelum solat disunatkan kita, bayangkan kita tu semayang dengan orang alim, orang soleh. Kan lain kalau kita semayang sebelah Tok Guru biasanya lebih khusyuk. Jadi oleh kerana Tok Guru tak ada, kita bayangkan. Itu namanya rabitah. Itu namanya wasilah. Yang kita nak itu adalah kekhusyukan itu. Jadi kalau khusyuk itu dituntut, maka wasilah yang membantu itu dituntut. Kecuali kalau wasilah itu sendiri haram, tak boleh lah. Jadi membayangkan wajah guru tidak haram. Membayangkan wajah guru itu mendatangkan kekhusyukan dalam zikir, maka itu yang kita nak. Bukan rabitah pergi sembah Tok Guru, itu sepakatlah haram. Guru saya itu Tuhan, na'udzubillah, itu haram, syirik. Contoh, menyambut Maulidul Rasul adalah cara untuk kita mengasihi Nabi SAW. Memang Nabi tak buat. Sambut Maulidul Rasul macam kita buat lah. Sambut Maulid dengan cara puasa hari Isnin itu Nabi buat. Adalah cara untuk kita ingat Nabi dan menambah cinta pada Nabi SAW. Cinta pada Nabi apa hukum? Dia wajib. Cinta pada Nabi itu wajib. Cuma level cinta tu tak samalah. Ada orang sangat cinta pada Nabi SAW. Ada orang cinta tapi taklah sampai ke level orang tadi. Maka yang membawa kepada wajib paling tidak sunat. Bila dengan kita dengar ceramah maulid, dengan kita buat selawat ramai-ramai, dengan kita dengar qasidah yang memuji Nabi, subur rasa kecintaan pada Nabi SAW, maka paling tidak sambutan macam itu sunat. Kerana dia membantu yang wajib. Begitu juga contoh ibadah yang tidak diikat, termasuklah membaca Yasin setiap malam Jumaat. Kenapa? Kerana membantu kita itu mengekali. Sepatutnya baca Yasin jangan malam Jumaat saja. Setiap malam dah baca Yasin. Tapi kenapa yang kamu baca Yasin setiap malam Jumaat? Sekurang-kurangnya berharapkan hadis tadi, sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan. Dan juga melafazkan usalli. Usalli kenapa kita lafaz? Mereka kadang bising ini bid'ah. Memang Nabi tak buat usalli. Tapi kenapa ulama mazhab Syafi'i kata disunatkan, mustahab lafaz usalli? Pertama, qiyas. Qiyas itu sumber hukum. Qiyas kepada lafaz dalam ihram. Nabi lafazkan. Dan Nabi pernah lafazkan niat nak puasa. Jadi nak ibadah lafaz niat tu kita qiyas kepada ibadah-ibadah tadi. Yang kedua, atas dasar niat tu yang wajib. Yang lintasan hati tu yang wajib, usalli tak wajib pun. Tak usah pun boleh. Allah Akbar. Jadi ada niat. Kebanyakan orang lafaz dulu tu membantu. Maka oleh kerana niat tu wajib, lafaz niat membantu, maka lafaz niat tu sunat. Itu kaedah dia. Bukan kata sunat usalli kerana Nabi SAW tak usalli, tidak. Kerana ianya membantu kepada niat. Mana dah ada niat? Innamal a'malu binniyat. Hadisnya amalan tu dinilai dengan niat. Kalau kamu masuk ke masjid, angkat tangan bukan nak semayang, tapi sebab nak menyamar misalnya. Kan tadi kena kejar dengan polis. Kan? Baru mengaku masuk masjid, nampak polis cinta, oh. Tak ada niat nak semayang pun, niat nak menyamar je. Tak sah. Walaupun zahir perbuatan tu semayang. Wallahualam. Ada sebarang soalan? Kesimpulannya, al-sulul ibadat atau itu kaedah yang betul. Tetapi implementasi je, jangan sampai keliru. Next, insyaAllah di muka surat 57, Al-Fadhil Ustaz Mahathir akan cuba terangkan kekeliruan berkaitan tentang apa yang disebut sebagai hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afwu.